Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke channel Cikgu Khairuniza. Hari ini Cikgu akan perkenalkan apa itu dasar fiskal bagi ekonomi tingkatan 5. Semoga ilmu hari ini memberi manfaat kepada semua. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. 1.3 Alat dasar ekonomi. 1.3.1 Dasar fiskal. Apa itu dasar fiskal? Iaitu suatu dasar kerajaan yang dilaksanakan melalui perubahan dasar cukai dan perbelanjaan kerajaan agar keadaan ekonomi yang stabil, ya. Okey, jadi dasar fiskal ini terdiri daripada dua komponen yang penting, iaitu hasil dan juga perbelanjaan, ya. Hasil dikenali sebagai hasil cukai dan bukan cukai, ya. Jadi bila belanjawan negara dibentangkan di dalam parlimen, maka dasar percukaian akan diluluskan, ya. Sama ada perlu dinaikkan cukai, diturunkan ataupun diperkenalkan cukai yang baru ataupun digugurkan cukai yang ada, ya. Jadi perbelanjaan kerajaan juga akan dibincangkan. Bila diluluskan, maka ia jadi satu dasar. Oleh sebab itu, dasar fiskal adalah daripada belanjawan negara. Tujuannya adalah pertama, untuk mencapai keadaan ekonomi yang lebih stabil, dan yang kedua adalah pengagihan pendapatan yang lebih saksama. Okey, dasar fiskal ini terbahagi kepada dua, iaitu dasar fiskal mengembang dan juga dasar fiskal menguncup, ya. Jadi kita lihat pertama dari segi aspek masalah ekonomi, ya. Untuk dasar fiskal mengembang dijalankan sewaktu ekonomi mengalami pengangguran ataupun kemelisitan ekonomi. Jadi tujuannya adalah untuk menambah permintaan agregat, ya. Jadi di sini kadar cukai akan diturunkan manakala perbelanjaan kerajaan akan dinaikkan. Manakala dasar fiskal menguncup pula dilaksanakan semasa masalah ekonomi adalah inflasi. Tujuannya adalah untuk mengurangkan permintaan agregat dengan cara kadar cukai akan dinaikkan dan perbelanjaan kerajaan akan diturunkan. Sekarang mari kita lihat hasil kerajaan. Apa yang dipanggil hasil kerajaan? Ini adalah contoh belanjawan kerajaan Persekutuan 2021, ya. Di mana sumber hasil kerajaan adalah hasil cukai dan hasil bukan cukai. Mari kita lihat hasil cukai. Okey, cukai merupakan bayaran wajib dalam bentuk wang, ya. Jadi hasil cukai terdiri daripada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung, beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain, ya. Jadi contoh cukai langsung ialah cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan koperasi, cukai pendapatan petroleum dan cukai langsung yang lain, ya. Contoh cukai langsung yang lain adalah cukai keuntungan hartanah, duty stamp, cukai pintu dan juga cukai tanah. Okey, sekarang kita lihat cukai tidak langsung, di mana beban cukai tidak langsung boleh dipindahkan kepada pihak lain, ya. Jadi contohnya ialah
Duty excise, ini adalah duty dikenakan ke atas barang seperti rokok, tembakau, minuman keras, kenderaan bermotor, yang mana dikeluarkan dalam negara untuk dijual dalam pasaran tempatan. Kemudian duty import, ini barang yang diimport daripada luar negara, Kemudian duty export, ini adalah dikenakan ke atas komoditi seperti petroleum, kelapa sawit, kayu balak, getah yang dieksport ke luar negara. Kemudian cukai barang dan perkhidmatan, iaitu GST, yang merupakan cukai dikenakan kepada pengguna barang dan perkhidmatan. Seterusnya adalah cukai perjudian, dan satu lagi adalah levy. Levy ini adalah dikenakan atas majikan yang membawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara. Okey, hasil bukan cukai pula, Contoh, 1, bayaran denda dan penalti. 2, bayaran lesen dan permit. 3, bayaran faedah dan pulangan pelaburan. Yang keempat, bayaran sewa ataupun harta ataupun aset kerajaan. Kelima, dividen, royalti petroleum dan gas asli. Keenam, pemberian kerajaan luar negara dan agensi antarabangsa. Dan yang terakhir, ketujuh, dividen daripada saham dan GLC. Ini semua adalah hasil bukan cukai. Seterusnya kita lihat kesan cukai progresif, regresif berkadar mala atas agihan pendapatan. Apa itu cukai progresif? Iaitu cukai yang kadarnya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Contohnya cukai pendapatan individu. Kedua, cukai regresif. Cukai yang kadarnya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. Contohnya adalah cukai GST. Dan akhir sekali adalah cukai berkadar malar, iaitu beban cukai yang kadarnya tetap walaupun kadar pendapatan bertambah. Ini adalah cukai pendapatan syarikat. Okey, sekarang kita akan lihat kesan cukai terhadap pendapatan, Jadi pendapatan yang berpendapatan tinggi dan juga yang berpendapatan rendah. Bagi cukai progresif, contohnya cukai pendapatan, bagi yang berpendapatan tinggi, kadar cukai adalah tinggi, manakala berpendapatan rendah, kadar cukai adalah rendah. Bagi cukai regresif, contohnya GST, bagi golongan yang berpendapatan tinggi, kadar cukai adalah rendah, manakala bagi golongan berpendapatan rendah, kadar cukai adalah tinggi. Sekarang kita lihat bagi cukai berkadar malar terhadap syarikat yang mendapat keuntungan tinggi dan juga syarikat yang mendapat keuntungan rendah. Bagi syarikat yang mendapat keuntungan tinggi, kadar cukai adalah tetap. Begitu juga dengan syarikat yang mendapat keuntungan yang rendah. Mari kita uji minda, Soalan pertama, maklumat di bawah menunjukkan satu alat dasar ekonomi menaikkan kadar cukai, mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Jadi maklumat di atas merujuk kepada alat dasar ekonomi. Kita ada dasar ekonomi mengembang, dasar ekonomi menguncung. Jadi di sini menaikkan kadar cukai. Kalau di sini menaikkan kadar cukai dan menurunkan perbelanjaan adalah dasar fiskal. Soalan kedua, dasar fiskal mengembang akan menyebabkan apa?
Kalau lihat nota di sini, dasar fiskal mengembang digunakan sewaktu masalah ekonomi pengangguran, ya. Ia dapat mengurangkan pengangguran. Jadi jawapan di sini yang ada adalah A, ya. Jawapannya adalah A. Soalan nombor 3. Antara yang berikut, yang manakah cukai yang bebannya boleh dipindahkan? Ya. Kita lihat di sini cukai yang boleh dipindahkan adalah cukai tidak langsung. Ya. Jadi di sini duty excise, okey, ada. Cukai pintu. Cukai pintu adalah cukai langsung yang lain. Salah. Cukai tanah juga cukai langsung yang lain, dan cukai jualan adalah cukai barang dan perkhidmatan. Jadi jawapannya ialah B. Nombor 4, antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan cukai tak langsung? Jadi kita lihat nota cukai tak langsung, ini adalah cukai tidak langsung. Kita lihat jawapan A, cukai ini dikenakan atas pendapatan individu. Pendapatan individu adalah cukai langsung. Jadi salah. Cukai ini mudah dielakkan oleh membayar cukai, juga merujuk kepada cukai langsung. Cukai ini dikenakan atas perbelanjaan penggunaan dan bersifat regresif. Regresif contohnya adalah cukai barang dan perkhidmatan. Ada di sini. Dan cukai bersifat progresif contohnya adalah cukai pendapatan individu, merupakan cukai langsung. Jadi jawapannya adalah C. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa share, like dan subscribe untuk mendapat video yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih like, share dan subscribe.